Assalamualaikum, nama saya Nahilwani binti Muhammad Razi. Saya akan mulakan presentation dengan pengenalan tentang Selat Melaka. Kesultanan Melayu Melaka cukup terkenal pada suatu ketika dahulu dan muncul sebagai pusat perdagangan antarabangsa pada pertengahan abad ke-15. Selat Melaka merupakan tempat yang strategik, terletak di pertengahan laluan perdagangan antara timur dan barat. Pelabuhannya juga terlindung daripada tiupan angin monsun barat daya dan timur laut. Seterusnya, kerajaan Melaka mempunyai sistem dan pengurusan tersendiri yang tersusun dalam mengendalikan pelabuhannya. Contohnya, sistem pelabuhan perkapalan, sistem cukai, kemudahan prasarana, menjaga keselamatan para pedagang, kaedah-kaedah perniagaan, mata wang yang digunakan, sistem timbangan, nilai mata wang, undang-undang dan peranan nakhoda. Seterusnya, apakah itu Selat Melaka? Selat Melaka adalah selat yang terletak di antara Pulau Sumatera dan bahagian barat Indonesia dan semenanjung selatan Malaysia dan Thailand. Selat Melaka memiliki panjang 500 mil dan berbentuk corong dengan lebar hanya 40 mil di selatan yang melebar ke utara menjadi sekitar 155 mil. Selat Melaka mula berkembang pesat sebagai jalan navigasi sejak akhir abad ke-15 ketika Empayar Sriwijaya ditubuhkan. Peranan Selat Melaka yang paling menonjol adalah sebagai tempat pertemuan pelbagai pedagang dari Parsi, Arabia, India, China dan sekitarnya. Selat Melaka adalah salah satu laluan perkapalan terpenting di dunia, sama pentingnya dengan terusan Suez dan terusan Panama. Kehadiran Selat Melaka sebagai salah satu laluan perdagangan terpenting di dunia tidak dapat dipisahkan dari pelbagai kepentingan. Selat Melaka adalah checkpoint minyak terbesar kedua di dunia setelah Selat Hormuz. Yang ketiga ialah faktor-faktor kegemilangan Selat Melaka. Pentadbiran yang sistematik dengan mengamalkan sistem pembesar 4 lipatan, terdiri daripada pembesar berempat, pembesar berlapan, pembesar 16 dan pembesar 32. Melaka menjadi pusat perdagangan antarabangsa disebabkan kedudukan geografi yang strategik, iaitu terletak di pertengahan laluan perdagangan antara timur dan barat. Keberkesanan Undang-Undang Laut Melaka memberikan keyakinan kepada pedagang dan keamanan di Selat Melaka. Memperkenalkan sistem cukai berkeutamakan atau cukai mengikut tempat. Penggunaan sistem mata wang membolehkan urusan perdagangan berjalan lancar. Melaka menjadi pelabuhan entrepot, bahasa Melayu menjadi bahasa perantaran utama di pelabuhan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wan Syazana binti Megat Syafiee, nombor matrik 03 DDT 20F1015. Okey, hari ini saya ingin membentangkan Kesultanan Melayu Melaka sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Yang pertama adalah bahasa Melayu menjadi bahasa perantara ekonomi. Yang pertama, lingua franca atau bahasa perantaran dalam urusan perdagangan di Malaysia adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa utama masyarakat di rantau Asia Tenggara. Selain itu, Melaka menjalinkan hubungan perdagangan dengan China dengan memasarkan barangan-barangan di Melaka seperti barang-barang wangian, permata, peluru, bahan memasak, alat memasak dan tembikar. Yang kedua adalah barang-barang utama yang dibawa balik ke China seperti kayu gaharu, rempah ratus, lada dan candu. Selain itu juga terdapat pedagang dari Coromandel yang dianggap terpenting kepada Melaka. Menurut Tom Pires dan Ray Debreu, menganggarkan 4 hingga 5 buah kapal besar datang ke Melaka pada setiap tahun dengan nilai dagangan antara 12,000 hingga 15,000 cruzados membolehkan Melaka memperoleh keuntungan yang besar. Selain itu juga, pedagang dari Benggala yang terdiri daripada pedagang Arab dan Parsi, Turki dan Abyssinia yang membentuk satu syarikat yang besar untuk datang ke Melaka. Barang-barang yang dibawa ialah seperti gula,
beras, daging kering, makanan dan sutera. Seterusnya yang kedua, hubungan ekonomi antarabangsa terjalin. Interport merupakan terpenting bagi Melaka di India yang dinamakan Kembayat. Yang pertama, para pedagang dari Timur Tengah mengambil masa 18 bulan untuk sampai ke Melaka dari Laut Merah. Semasa angin monsun, Kembayat menyediakan senjata, kain saklat, barang tembaga, kain bulu dan kismis. Pedagang dari Kahirah, Mekah, Aden, Ormuz selain yang datang dari kawasan timur Mediterranean dan pesisiran timur Afrika berkumpul berpuak-puak membentuk syarikat sebelum berlayar ke Melaka. Yang kedua ialah para pedagang dari pelabuhan. Mereka memperdagangkan barang-barang dari pelabuhan Arab seperti Iskandaria, Mekah, Ormuz, Aden dan Jeddah. Mereka membeli berbagai jenis rempah, jagung dan emas dari Nusantara yang terdapat di Melaka. Selain itu juga, Pegu ataupun daripada Buma juga merupakan antara pedagang yang rapat dengan Melaka. Mereka terkenal dari sudut pembinaan kapal. Mereka juga akan menjual anak-anak kapal kepada saudagar-saudagar di Melaka untuk menjalankan hubungan dagangan ataupun tukaran barang dengan saudagar dari Melaka. Yang terakhir, yang ketiga, hubungan baik dengan China elak diancam Siam. Melaka dan Siam pernah mengalami krisis hubungan yang membimbangkan. Atas sebab ekonomi, mereka tetap menjalinkan hubungan yang baik dalam aspek perdagangan. Siam menjadi pembekal utama bahan utama seperti beras, gula, berbagai jenis-jenis rempah dan kayu-kayan. Perhubungan antara amat diawasi oleh Melaka. Barangan yang dibawa dari Jepun iaitu seperti kain, sutera, tembikar, pedang, habuk emas dan perak, kipas, kertas dan makanan. Di Melaka, bahan ini ditukar dengan rempah, arak, kain yang didapati dari Benggala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syasha Aina binti Anwar. Nombor metrik 03DDT20F1020. Kita sambung fungsi seterusnya, iaitu kemudahan di Pelabuhan Melaka. Terdapat pelbagai kemudahan yang disediakan. Antaranya ialah tempat penginapan, tempat perniagaan, gudang, sistem sukatan dan timbangan, serta kemudahan membaiki kapal. Kemudahan ini telah disediakan untuk menggalakkan lagi para pedagang untuk datang berdagang di negeri Melaka. Oleh itu, para pedagang tidak perlu risau untuk berdagang di negeri Melaka kerana dijamin keselamatan atau juga keamanan para pedagang. Antara kemudahan yang lain ialah gudang bawah tanah. Gudang bawah tanah ini dibina untuk berjamin keselamatan barang-barangan pendagang serta dilindungi daripada api, kerosakan atau kecurian barang berdagang. Gudang-gudang ini dibina dengan keselamatan yang agak ketat, iaitu dikelilingi oleh pagar berkayu dan berkunci. Untuk lebih selamat lagi, Melaka juga menyediakan pengawal untuk menjaga setiap gudang. Ini juga terdapat beberapa golongan yang penting untuk menguruskan dagangan ini seperti Syah Bandar atau Nahkoda untuk menguruskan barangan dengan keadaan yang baik. Sistem mata wang yang digunakan di Selat Melaka. Terdapat dua bentuk perniagaan digunakan pada zaman dahulu sewaktu berlakunya perdagangan, iaitu yang pertama adalah sistem barter, dikenali sebagai sistem pertukaran barang. Sebagai contoh, seseorang menggunakan baju dan bertukar dengan seluar. Itu adalah sistem barter. Seterusnya, penjualan dan pembelian yang melibatkan mata wang. Seperti sekarang kita gunakan wang ringgit untuk membeli atau menjual sesuatu barangan. Seterusnya, wang menjadi alat yang sangat penting dalam urusan jual beli yang disebabkan oleh perubahan perdagangan. Dalam menjalankan perdagangan bukan sahaja warga tempatan, malahan para pedagang asing yang berdagang ke dunia Melayu serta memerlukan penggunaan mata wang yang boleh diukur sebagai nilai pertukaran barang.
Sistem mata wang di Melaka terbahagi kepada dua, iaitu pada peringkat awal dan juga pada awal penubuhan Melaka. Pada peringkat awal, penggunaan logam emas dan perak dijadikan sebagai wang dagangan, manakala di persisiran Selat Melaka dan juga Pelabuhan Melaka telah menggunakan kulit-kulit siput kauri untuk aktiviti perdagangan atau berjual beli. Namun begitu, duit yang pertama diperkenalkan di Selat Melaka ialah duit tembaga. Pada awal penubuhan Melaka, mata wang yang mula-mula ditempa ialah daripada ketulan timah padu yang mempunyai dua jenis nilai. Nilai pertukaran barang bergantung kepada timah yang dikandung di dalamnya. Seterusnya, wang shilling dikatakan berasal daripada kerajaan Pasai. Oleh sebab itulah, kerajaan telah menemui wang shilling pitis yang diperbuat daripada timah. Wang shilling pitis ini digunakan untuk aktiviti jual beli pasar, manakala urusan perniagaan yang besar mempunyai wang logam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Ayu Hidah Binti Ismail. Nama matriks 03DDT20F1051. Jadi saya akan teruskan topik perbincangan kita, iaitu perdagangan dan dakwah di Melaka. Salah satu sumbangan yang terbesar aktiviti perdagangan yang berkembang pesat di Melaka ini ialah berkembangnya dakwah Islamiah. Sebagaimana peranan Perlak dan Samudra Pasai, Melaka juga turut menjadi tumpuan para pedagang dan juga pendakwah dari setiap penjuru dunia. Sebagai contoh, para pedagang dari Arab, Afrika Utara, Parsi, India dan China telah menggunakan perdagangan mereka sebagai medium berdakwah. Pertamanya, melalui aktiviti perdagangan, mereka juga menggerakkan serentak aktiviti dakwah, termasuk membawa pendakwah-pendakwah ke Melaka dan negeri-negeri lain. Kedua, para pedagang ni sendiri menjadi pendakwah bilhal, di mana mereka ni menunjukkan akhlak-akhlak terpuji yang telah menarik minat orang Melayu semasa berdagang untuk memeluk Islam. Dan yang terakhir ialah kegiatan ekonomi telah digunakan untuk membiayai aktiviti dakwah, sehingga para pendakwah, ulama, pelajar agama, juga institusi agama seperti masjid, pusat-pusat pengajian Islam dapat memberi tumpuan kepada kegiatan mereka dengan dibiayai oleh para pedagang. Seterusnya ialah kesan kedatangan pedagang ke Melaka. Pertamanya, telah wujudnya perkauman Islam di Melaka sehingga adanya orang Islam dari Arab dan India diberi kedudukan dalam kerajaan, seperti Mahmud Abdul Aziz dari Hijaz dan Dun Ali dari India. Orang-orang tempatan kemudian memeluk Islam dan belajar agama selepas Sultan Melaka memeluk Islam. Hal ini kesannya daripada kekaguman baginda melihat akhlak para pedagang Islam. Keadaan ini telah membentuk satu proses untuk mengislamkan Melaka. Kemudian para pedagang di Melaka turut menyebarkan Islam kepada pedagang luar yang berada di Melaka. Selain menghantar para pendakwah ke pulau-pulau Nusantara melalui aktiviti perdagangan dari Melaka, pedagang dan pendakwah bergerak ke Jawa, Maluku, Sulawesi, Borneo dan lain-lain. Pergerakan para ulama ini di Nusantara dalam menjejaki pulau-pulau dibantu sepenuhnya oleh para pedagang yang menumpangkan kapal-kapal dagangan mereka sebagai kenderaan. Berbeza melalui wilayah daratan di Asia Barat, hampir keseluruhan pergerakan dakwah di Nusantara berkembang melalui kapal-kapal pedagang. Dalam konteks ini, kemajuan dan kemakmuran pedagang di Melaka menjadi pemangkin perkembangan dakwah Islamiah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selat Melaka ni telah menjadi punca Melaka, menjadi pusat perkembangan dakwah dan etika. Kedua, Melaka merupakan pelabuhan antarabangsa yang menjadi pusat pengumpulan para pedagang dari seluruh dunia. Ketiga, wujudnya hubungan perdagangan di antara berbagai negara dari seluruh dunia. Dan yang terakhir ialah pertuturan bahasa sebanyak 80 bahasa dipertuturkan di Melaka. Itu sahaja dari saya dan rakan-rakan saya. Sekian, terima kasih.